mukhlasah masjid tak boleh. Hanya boleh kita kecek melalui YouTube. Dengan secara YouTube kita ni, boleh melalui YouTube kita ataupun YouTube kita ni, alhamdulillah juga. Supaya tidak ada keputusan, tak putusnya pelajaran kita, boleh kita berterusan. Baik, kalau kita tengok Rasulullah sejak daripada kecil lagi sampai dia besar, sampai dia tua, sampai dia kahwin, sampai dia buat rumah tangga dia bina rumah tangga dia, dan dia berjuang sehingga akhir hayat dia, sehingga berjaya. Setelah berjaya itulah Allah Ta'ala ambil dia. Pejam matalah Nabi kita. Selama mana tu? Selama dia meninggal umur 63 tahun lebih kurang. 63 tahun Nabi kita umur dia meninggal, dia mati saat itu. Setelah sempurna dah agama Islam dah. Nabi bawa sempurna dah, Tuhan buat turun sempurna dah. Tak ada orang nak lawan dah, semua masuk Islam habis dah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat ni turun di pada Arafah. Tahun yang bulan yang Nabi kita buat haji, nak ayat kata. Tuhan notice, Tuhan cerita kepada Nabi kita sudah pun sempurna dah. Setelah sempurna ni lah Nabi kita meninggal dunia. Habis, kita panggil habis parakik dia, habis kerja dia. Kerja Rasulullah tak ada dah utusan. Kerana Tuhan dia cerita dalam Quran siap dah. Tu Tuhan cerita kan, Tuhan royak kata, aku jadi tiap-tiap umat saat itu Rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut. Tu Tuhan dah royak dah. Tiap-tiap generasi, tiap-tiap kaum, tiap-tiap masa, tu Allah Ta'ala utusan dia berlaku. Ada Rasul, ada Nabi dan ada Rasul untuk mengajarkan agama. Maka dia makiyalah Rasulullah ni, Nabi Muhammad kita ni, Rasul kita ni, Nabi Muhammad ni, orang panggil Nabi dan Rasul hak akhir sekali dah. Moci tu moci nak ya. Nabi hak sutai dah. Tak ada dah orang kalau duk mengaku Rasul lagi bukan dah tu. Boleh katak dengan belakang parai dah. Boleh berkah dia. Nak ayat tak orang bahau dah. Panggil Nabi kita ni khatamul mursalin, penyudah, panggil terakhir dah. Rasul hak terakhir sekali, tak ada dah lepas Nabi Muhammad. Berasul dengan Nabi Muhammad lah sampai kiamat esok. Hanya sekadar mengucap, kata Islam lagi mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Panggil bersyahadat. Dua kelimah tu, dua patah tu jadi Islam lah. Siapa ke hari kiamat esok? Maksudnya jadilah umat Nabi Muhammad, walau Nabi Muhammad tak ada sekalipun. Madai dengan mengucap dua kelimah saat ni ataupun syahadat saat ni. Itulah. Maka Rasulullah ni kita telah maklum, Nabi kita, Rasul kita. Kita seorang Islam ni kena reti lah sikit-sikit sebanyak, kena tahulah tentang Rasulullah ni. Takkan kita tak kenal Nabi kita, Rasul kita. Benda lain kita kenal. Benda lain kita kenal boleh, kita ingat boleh. Seperti Quran juga. Benda lain kita boleh baca, benda lain kita dah hafal. Data Quran tak boleh baca, tak boleh hafal. Jadi sikit sebanyak kena reti lah. Tak boleh 30 juz pun mana kata surah-surah sekadar. Tu. Ayat-ayat lazim surah kadar juz 30 ni. Ingatlah boleh 10 surah hak pandai-pandai. Walau qul huwallahu walau inna a'tayna walau qul a'udzu birabbil falaq, sebagainya hak pandai-pandai. Hak pendek-pendek, hak pandai-pandai tu ingat juga. Barulah kita ni nama kata orang Islam. Kalau tak reti seka habuk ke Allah. Habislah nak ayat tu. Tu. Usahalah secara mana pun. Supaya tu juga kita dah ingat. Kita dah ngapa? Tak ingat kamu tak boleh ngapa ke qul huwallah, tak boleh ngapa ke qul a'udzu birabbil falaq. Mu tak boleh ngapa ke qul a'udzu birabbin nas, inna a'tainakal alhaakumut takatsur. Pendek-pendek ya. Tak boleh ke? Sedangkan lagu yang tak kena mengena dengan agama ni mu hafal habis. Panjang. Bukan selagu, dua lagu, siapa 7-8 lagu, puluh-puluh lagu pun ada. Ingat lagu noyak tu.
Ni kita kena berasa malu orang Islam. Ni apa panggil dasar. Dasar orang Islam tak reti Islam kat habislah. Tu. Dimakialah. Ni keadaan nak ayat kata kita orang Islam ni lagu tu lah. Maka Nabi kita pun kita kena reti juga, kena kenal juga Rasulullah. Kena kenal juga Rasulullah nak ayat tu. Kenal lagu mana? Kenal dengan dalam cerita, dalam hadis duk royak, dalam sejarah duk royak, catat teks sejarah duk royak. Tu nak ayat tu. Kenal lagu tu. Kerana kita tak jumpa dengan tuan dah. Sifat-sifat Rasulullah macam mana? Kenapa boleh kita kenal? Kerana kita nak sumberkan semangat kita dan nak ikut jejak langkah Rasulullah. Jejak langkah Rasulullah. Jejak langkah Rasulullah. Supaya apa? Supaya Rasulullah ni dia berdakwah orang. Sejak umur dia 40 mula jadi rasul, maka Tuhan suruhlah dia. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tuhan suruh dia ni bangun, suruh dia ni berdakwah, menyapalah kepada umat noya tu. Maka setelah dia meninggal dah, setelah dia wafat dah, tak ada dah, siapa dia nak ganti dia? Dulu lepas dia mati, para sahabat dia ambil jejak langkah dia, hubungkan perjuangan dia, hubung hijau dia. Siapa mati sore demi sore, sore demi sore. Maka para tabi'in pula begitulah. Siapa kini kita berada, siapakah hari ni kita lah ni dimakia juga. Setiap orang hari ni kena ada sifat Rasulullah dalam jiwa, supaya kita gimana sekalipun peluang untuk berdakwah, dakwah kalau dah ajak orang buat baik. Itu Islam ayat tu. Itu Islam. Kemudian kita nak ajak orang buat baik ni, kita kena kenal dulu. Nabi dia buat gapo, dia suruh gapo, utama gapo dulu, sifat Rasulullah lagu mana. Tu kita kena tahu. Maka di antaranya yang kita nak tahu sikit sebanyak, kalau hari ni enggak nak ayat atas, kalau hak ulama yang buat siap belaka dah, apa panggil zani. Kita ada baca zani tu. Utama sekali zani hak Melayu tu. Oh, zani hak Melayu ni enggak Allah reti seko-seko. Kenapa? Dia terjemuh daripada hak Arab. Hak Arab pula dia kutip di mana? Kutip dalam riwayat-riwayat. Mari buat satu kalam syair. Mari buat satu qasidah. Baca nak ayat tu. Nak ayat tu ulama masa dulu buatnya. Bukan dia buat dengan gagah-gagah, gamuk-gamuk pejam mata dak. Tu buat zangi dia ambil dalam riwayat-riwayat. Ambil dalam kitab dia tu. Kitab dia ni kitab sejarah, kitab hadis, kitab gapo semua mai buat kesimpulan, buat satu qasidah, buat. Sebab tu kita nak reti sikit sebanyak orang hipun dah. Allahu akbar. Tu apabila zangi kalau tempat kita ya. Tu. Kalau nak tahu selok belok lagi, dalam kitab apa Imam Tirmizi buat. Tu. Apa panggil satu kitab yang duk cerita tikah laku Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah. Hak tu comel nak ayat tu. Jadi pendek kata semua saat ni tu kita mari belajar supaya kita nak bersifat dengan sifat Rasulullah. Barulah kita ni sedap. Barulah kita ni betul. Barulah kita ni orang tak beci. Tapi kalau tak bersifat benda ni, Allah. Saya suruh ayat lah. Saya suruh ayat lah. Kerana semua hak tika laku Rasulullah ni orang ambil berlaku. Siapa tahu jalan dia, kecek dia, tu berjual dia, ajak orang masuk ke jalan yang baik. Tu semua saat itu tika laku Rasulullah. Tu supaya kita juga. Semua orang tak semaya. Nak buat lagu mana orang tak semaya, nak wis semaya ni. Ini satu juga. Kena cari cara. Kerana Rasulullah ni masa musyrikin dulu bukan sekadar tak semaya lah orang ni. Orang lawan orang. Kalau tak pandai, tak ada uslub sungguh, tidak ada hikmah sungguh, Allah nak ayat kata. Bayangkan Nabi kita sore di Mekah. Orang comelnya Nabi kita sore je. Bawa Islam kelik.
Setelah menikah dengan Khadijah 2 orang. Tu Nabi Muhammad nak ayat kata pada asalnya. Tu. Lama-lama Sayyidina Ali panggil mari dia perak. Zaid bin Harisah dia perak. Capu-capu. Lama-lama sahabat Nabi masuk Islam. Tu nak ceritanya Rasulullah. Bermulanya Rasulullah bawa benda sebenar. Allah nak boleh kau habis di Mekah ni, Allahu Akbar. Hingga sampai tahun yang ke-8. Tahun yang ke-8 buka Mekah. Tahun yang ke-8 buka Mekah, barulah habisnya masuk Islam. Hak menetai habis dah, hak mati dalam kapi dalam musyrik gitu. Tapi hendak lagi tu panggil peluang masuk Islam. Akhir sekali. Dulu menetai tapi akhirnya masuk Islam baik. Macam Sayyidina Umar, Khalid ibn Walid, macam-macam. Dulu penetai Rasulullah berlaku tu. Banyak. Mas'ab bin Umair nak ayat kata hak masuk Islam. Tu. Hatu nak ayat kata pada masa dulu. Pada masa dulu nak ayat keadaan ni, nak ayat kata. Tu. Ni keadaan umat di ketika Rasulullah berdakwah dulu. Tapi dia pandai. Hari ni kita nak ambil lah jejak lakon dia, keadaan dia. Keadaan dia saat ni tu. Nak ayat kata nak buat macam mana? Nak ambil semacam Rasulullah. Kita kena mengaji. Kena tengok latar sejarah dia lagu mana. Rasulullah ni. Bagaimana hari ni kita tak berjaya misal kita tu. Ni kita kena muhasabah diri. Setahun sekali kita kena balik lipat sejarah. Tengok. Buka lipat test sejarah, tengok Rasulullah macam mana. Nak barukan kita lagu mana. Sabar secara mana. Nabi kita, Allahu Akbar. Duk Mekah nak ayat tu. Ada seorang musyrik Mekah dulu, Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt ini ayat tu capok belulai utuh. Sekali dengan najis, sekali dengan haid, sekali dengan darah-darah. Lepas ke atas Nabi ni ayat tu. Nabi tengah duduk sujud di Baitillah. Capok gerum belulai utuh, sekali dengan haid utuh baru semalam. Cuba tengok. Tapi secara mana Rasulullah kata gapo? Tak ada. Kadang-kadang kambing hak baru semalam lepas dengan belulai kalau dengan haid. Anak dia Fatimah, kadang-kadang Fatimah ngepek obek siapa dia buat nyanyi ke ayahku. Ni kesabaran Rasulullah. Susah tak nak baca dah. Nabi tak ada padu buku makan, buku pakaian, Nabi tak ada padu. Yang pentingnya dia boleh menyampaikan risalah kepada umat. Tapi pandai Rasulullah tak ada dah nak lawan Rasulullah, cukup. Tuhan pilih dia cukup sekali. Sebab tu hari ni kita paling ke belakang sikit kita ni. Paling mana? Paling kita dah hari ni, kalau kita dah hari ni macam mana dengan orang yang tak faham Islam, orang yang kita nak ajak dia ke jalan yang baik, setara mana? Kalau hari ni kita tengok tak ada sifat-sifat semacam ni, tak ada jalan kita. Kau dakwah orang kau lari, kau kecek dengan orang kau beci, tu tak ada jalan. Tak ada jalan. Ni nak ayat tu. Tak ada jalan. Nabi kita pada awalnya begitu sungguh. Pasal apa? Dakwah Rasulullah dengan dakwah kita ni jauh beza. Dakwah Rasulullah, dakwah musyrikin. Dakwah orang duk sembah berhala, duk sembah tokong. Dalam rumah ni ada berhala, ada tokong. Nak paling memang tu sembah tokong, nak sembah Allah ni, bukan mana. Hari ni kita nak ajak orang kau dakwah baik, ya. Kadang-kadang orang tu saat ni tu dia duk semayat dah, ataupun dia orang Islam dah. Kau dah tak semayat, tak bersungguh, ya, kita nak begitu. Sebab tu kita kena sifat yang kita nak ajak orang saat ni tu, memang kita kena betul-betul comel. Kalau kita buat tak berjaya atau tak berjaya, makna tu kita tak betul banyak lagi. Lepas tu di hari ni kita kena beza pula. Nabi kita dia berdakwah, dia tak menghukum. Kita di hari ni kadang-kadang bila dia tak ikut kita hukum nemo. Kadang-kadang kita berkecek, kita menghukum orang.
dia tu begitu, dia tu kafir, dia tu syirik, dia tu bid'ah, dia tu neraka. Tu hak ni kau jauh macam tu. Kita bertukar. Bertukar kata kita ni nak dakwah orang jadi tok qadi. Tukar jadi tok qadi. Nabi kita kalau lagu ni tak nak berecek, seorang habuk tak masuk. Ni ayat. Ni keadaan kita dah hari ni. Sebab tu setahun sekali kita kena ulai kaji semula kehidupan kita, khususnya kepada para da'i nak ayat kata. Tak ada kira siapa dia, amo ko, demo ko, tok guru mana ko, ustaz mana ko, doktor mana ko, kena muhasabah diri kita. Karena kita bawa risalah, karena kita tolong risalah Rasulullah, karena dia dah mati dah. Kita lah akan royak sikit sebanyak, balu anni walau ayah. Kita sapalah sikit sebanyak pun kepada orang yang tak reti pada orang teruk. Ni keadaan raya tu kita kena muhasabah. Banyak kalau kita nak kecek banyak sikit. Abu Jahal sendiri tarik kain Nabi kita. Ketika Nabi duk tawaf baru boleh 4 keliling je. Nak suku Rasulullah. Ya senjah kain Nabi nak suku nak ya tu. Allahu Akbar. Mari di Abu Bakar ke mari di Uthman. Jet Abu Jahal lari. Bawa lari terkait pula Umayyah bin Khalaf. Umayyah pula. Sehingga Nabi marah. Nabi kata muni tak beradu deh. Tak muni payah beradu, muni tak lama sikit lagi kena lah bala, turun bala lah. Ni nak ayat tu. Sungguh. Tak lama lepas pun tak lama. Umayyah ni mati dalam perang Badar. Abu Jahal pun ni mati juga. Mati. Siapa dia yang bunuh Umayyah ni? Iaitu hamba dia. Yang mana dia buat seksa hamba dia, seorang hamba, iaitu Bilal ibnu Rabah. Bilal tu kebal Nabi ni asal jadi hamba Umayyah tu. Umayyah ni orang kaya dalam Mekah. Salah seorang sedekah. Tapi dia saing rapat dengan Abu Jahal. Tu. Jadi Bilal bin Rabah masuk Islam senyap-senyap ketika tu. Dia mengucap, dia jumpa dengan Rasulullah tengah hari. Masa orang Arab tidur tengah hari sekejap, kailulah. Ni nak rakyat kata perjuangan Rasulullah, sabarnya Rasulullah. Habis Nabi tak kata gapo, Nabi duduk Mekah tak kata apa. Dia buat macam mana tak ada apa, dia berkata tak ada gapo. Dia meludah Eliu tak ada kata apa. Ni nak perangai Rasulullah. Hari ni di rumah orang tu tak jaya klik, esok pergi pula. Pergi dongeng, pergi kecek, pergi royak kebenaran. Baca ayat Quran, baca tu, baca ni. Ni Rasulullah, dakwah Rasulullah. Sebab tu dia berjaya. Kita hari ni kadang-kadang kita mengaku kata kita ni, kita ni orang da'i, kita ni orang pendakwah, kita ni orang mengajak orang ke jalan kebaikan. Tapi sifat-sifat kita meliarkan manusia daripada kita. Orang pakat lari belakang. Talih lagu ni. Hari ni kita kena prak tua kita. Kita kena proseskan diri kita supaya kita masuk dalam kategori hak Rasulullah. Masuk di dalam sifat-sifat Rasulullah. Tak usah kata apa dah. Nabi orang tengok sifat-sifat dia, orang menarik dah. Sebab tu nak ayat Nabi kita ni sejak daripada kecil lagi sehingga dia dewasa, sehingga dia berkahwin, sehingga rumah tangga, semua saat ni tu lemah lembut, tak ada sifat. Lemah lembut Nabi kita. Banyak kalau nak bilang tengok dalam zangi ni banyak sekali. Dalam zangi. Sebab tu zangi depan rendah. Kita boleh mengaji ilmu. Tak usah berlagu pun tak apa. Kata-kata ulama buat. Ulama buat tu dia kutip dalam hadis-hadis tu. Bukan sikit-sikit dalam hadis-hadis. Bukan dia royak pejam mata. Ada setengah orang ni cerita zangi tu. Yang tak reti telajak tengok. Kerana hak ulama buat bukan hadis Nabi zangi. Tapi ambil daripada tu kesimpulan daripada hadis-hadis. Daripada hadis-hadis. Banyak orang kita hari ni jadi tak faham mana dari segi keadaan ni. Hak ni orang panggil tak faham. Terlalu orang kita duk nak pakai apa? Nak pakai Quran dengan hadis. Ada setengah orang tu nak pakai Quran hadis. Iling kepala tak ada. Tosih mulai. Dia tak reti kata semua tu orang ambil situ belakang. Semua orang ambil situ belakang, perdu situ belakang.
Bukan mung sore dok ambil situ tu. Oh ya tu, hadis Quran. Kita ulama semua dah jadi 10 jilid, 15 jilid, 30 jilid semua tu mari Quran hadis. Demo alim, demo pandai, demo colek boleh. Kita baca Quran saja je, idrak ikhfa tak betul. Panjang pandak tak betul lagi. Apa kita nak pakai ke mana? Ilmu nak tubik dalam Quran, nak tubik, nak kaji hadis ni, oh bukan sikit banyak. Buat Arab dia pelak-pelak, Melayu pelak-pelak, tak nak kecek. Hani nak ayat kata, ulama-ulama buat kitab. Baik ulama Melayu, ulama kita sini, ulama Indonesia, ulama semua ulama-ulama hidup karya kitab, semua ambil dah hadis Quran belakang. Ambil Quran belakang. Tapi dia mau alim, dia mau buat tu. Quran pula dia mau alim, dia mau faham Quran. Dia mau faham hadis. Dia mau mengaji pada orang Arab. Syekh-syekh masa dulu lagi dah. Tapi orang dulu lagi. Tu nak ajak dia mau faham. Buat kitab, buat tu, buat semua orang Arab juga. Sore-sore orang alim, orang banyak. Kita kena tak habis kali, tak kena tak habis. Sore-sore nak ajak tu berapa puluh kitab. Tu nak ajak kata. Tapi orang kita hari ni panggil panah tak iya. Tidak panah tak iya. Perasaan kata orang tak pakai hadis ke Quran. Duduk mengajar kitab tak mengajar Quran. Ni panggil bodoh. Ni panggil bodoh tidak. Nak ambil mana orang nak buat kitab, nak buat apa semua. Hukum fiqh, hukum apa semua. Ambil hadis Quran belaka. Ambil usul ni, hukum fiqh lagu ni. Ambil ayat-ayat yang mengandungi ahkam-ahkam. Buat hukum fiqh, buat kitab fiqh berapa pula. Kok Syafi'i banyak mana, Hanafi banyak mana, hudud khilaf betul mana, semua tu. Allahu Akbar, alimnya, alim-alim ulama noyak. Tak usah banding dengan sobat-sobat. Alim ulama yang noyak tu. Kita di hari ni. Nak baca kitab demo tu pun tak erti dah. Tak ada baris, nak berbaris tak betul dah kita. Cahaya umur dah, nak berbaris tak betul dah. Noyak tu. Lapis kitab-kitab, lapis payah-payah, balarah, pekecek. Tak kena pekecek. Tak erti dulu dah. Ni nak ayat kata kita di hari ni segala kutuk efek. Sebab tu nak ayat kata banyaklah kita kena ukar diri kita. Amba demo support lah. Ni nak ayat kata kita di hari ni sebelum kita nak sapa gapo tu kita kena kena proses kita dulu. Ni nak ayat kata. Ni sejarah Rasulullah nak ayat kata. Kehidupan dia nak ayat. Bawa agama. Tu kesabaran Rasulullah. Banyak di antaranya penetai Rasulullah pada masa dulu. Akhir jadi apa? Jadi saing rapat. Tu Rasulullah. Ya tu panggil penetai Rasulullah. Cuba tengok siapa dia? Amr ibn al-As. Amr ibn al-As. Mula-mula nak masuk Islam tu. Allah. Nak masuk. Tuan nak masuk. Tu. Bila ya Allah tangi nak salam dengan Rasulullah, nak jabat salam dengan Rasulullah. Bila Rasulullah Allah tangi, dia tarik tangi dia. Sehingga Rasulullah kata kena, Hei Amru, mu nak masuk Islam ke tak? Mu nak masuk Islam ke tak Amru? Kata dia Amru, ya Rasulullah, aku nak masuk Islam, ya Muhammad, aku nak masuk Islam. Hakim mu nak mahal masa tarik-tarik ni. Aku nak minta padamu, maaf lah kat aku dulu. Maaf apa? Maaflah apa kesilapanku denganmu ya Rasulullah. Tengok Amr bin As. Nabi kata apa? Aku tak pernah menyakiti padamu ya Amr. Dah aku dulu ya Rasulullah. Banyak kali aku menentangmu. Banyak kali aku cedek nak bunuhmu. Tu nak ayat Amr bin As. Sehingga Nabi kata apa? Aku maaf padamu segala-galanya. Maaf. Barulah ya salam dengan Rasulullah. Ini Amr ibn al-As. Nak kata Allahu Akbar. Dia minta maaf dulu kepada, barulah dia mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas pada tu baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini penetai Rasulullah. Tu nak kata. Tu dia antara banyak anak orang kaya. Anak Mas'ab bin Umair. Mas'ab bin Umair ni anak orang kaya. Anak orang kaya dalam Mekah. Nabi kenal apa dia? Nabi kenal apa dia? Nabi tahu keadaan dia.
Nabi kata Mus'ab bin Umair ni anak orang sedekah dalam Mekah. Rumah dia ni macam Baitullah. Maksudnya rumah molek. Rumah molek. Baitullah ke molek, tengok kelambu dia tu, pakar kelambu. Dimakialah rumah Mus'ab. Rumah orang kayu, tira-tira dia, kain lasi rumah dia ni molek. Hidai berganti hidai. Akak hidai ni letak hidai lain. Ni rumah Mus'ab bin Umair. Tapi nak ayat tadi dia ni masuk Islam senyap-senyap. Bila jumpa, bila tahu di ibu bapa dia, halah dia, tahu klik, marah. Tu marah nak ayat Mus'ab bin Umair. Ini orang muda nak ayat tu. Orang muda nak ayat masuk Islam. Bila datang kebenaran nak ayat tu. Kerana Rasulullah ni comel nak ayat. Bila ayah dia, ibu dia tahu ni marah. Marah kepada Mus'ab. Mula-mula Mus'ab lari gimana? Lari duduk di Yaman. Duduk di Yamin nak ayat tu. Lari di sana, hijrah pergi di Yamin. Duduk Yamin tak berapa lama klik balik Mekah. Jumpa dengan ibu bapa dia, marah lagi, masih duduk panas lagi. Halah hambak dia. Lalu dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak aku nak hijrah dulu ke Madinah? Hani Mus'ab bin Umair awal-awal orang yang hijrah ke Madinah. Nabi benar kepada dia, gila Mus'ab. Dia pergi duduk di Madinah. Nabi kata ajar orang Madinah hati Islam. Hei Mus'ab, ya Rasulullah, ni anak orang sedekah, anak orang kaya, yang masuk Islam, senyap-senyap, sulit-sulit. Lalu itulah ibu bapa dia tahu dia halal takut, lari pergi Yamin, hijrah pergi ke Yamin, klik mari Mekah semula tak jadi lagi, masih panas lagi ibu bapa dia. Paksa dia minta Rasulullah hijrah pergi ke Madinah. Sebab tu Nabi kita duduk di Madinah, bila Mus'ab bin Umair lalu jalan nyok dalam masjid, Nabi duduk cakap, Nabi teriak dah. Nabi teriak. Nabi bila tengok Mus'ab bin Umair, Nabi teriak. Sehingga sahabat tanya, ya Rasulullah, gena mu tengok ke Mus'ab, mu menangis ya Rasulullah. Nabi bercerita lah, aku ingat sebab aku menangis kerana Mus'ab, kerana dia anak orang kaya. Dia sanggup tinggal kekayaan dia. Kalau anak orang kaya lain bila anak tak tinggal, hidup dengan mewah, tapi dia sanggup tinggal kerana Mus'ab duduk di Madinah pakai baju tapung. Nabi tengok, Nabi teriak tengok ke Mus'ab ayat tu. Hani ayat tu rela diri sanggup turut Rasulullah hijrah ke Madinah ayat tu. Anak orang kaya pakai kain tapung, pakai baju tapung. Nabi menangis tengok, susah, habis susah. Allahu Akbar. Dimakai juga Abdurrahman bin Auf sendiri. Abdurrahman bin Auf orang kaya sedekah, sanggup tinggal harta benda di Mekah, rumah besar, kebun luah, ternak banyak, tinggal di Mekah. Mari duduk dengan Rasulullah di Madinah nak ayat tu. Orang kenal orang Madinah, orang kenal kata Abdurrahman bin Auf ni orang kaya di Mekah. Ni nak ayat kebenaran nak ayat. Bila kita orang da'i ni comel, orang ikutlah dah. Orang ikut. Satu kita nawaitu kita saat itu kena betul, kena comel, jangan ada sebalik. Kalau nawaitu tak betul, saya dah royak lah. Nawaitu tak betul, saya dah royak. Satu hari akan terbuka, satu hari akan selerak, satu hari akan pecah bila cing. Guyuh bila. Mung kata aku kata kemung bakat cicon berak. Habis royak Rusia bila cing dah. Bila tak betul tengok. Ni banyak ni nak ayat tu. Hari ni nak ayat. Sebab tu di antaranya kurang kejayaan kita dah hari ni, sebab tu kita tak ikhlaskan dalam kerja kita, dalam perbuatan kita. Ni kita kena muhasabah dah tahun baru dah. Kita betulkan niat kita betulkan tikah laku kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah. Nah, tu di segi perangai, di segi amal ibadat pula. Di segi amal ibadat nak ayat kata. Di segi amal ibadat. Nah, Nabi tak nak cek dah. Sahabat Nabi nak ayat tu di antaranya kita tak kenal. Siapa dia? Abu Bakar sendiri. Abu Bakar, Sayyidina Ali, Abdullah ibnu Mas'ud, Ka'ab bin Ujrah. Banyaklah sahabat-sahabat Nabi berkenaan dengan apa ni, dengan hidupnya di dunia ni, banyak. Abu Bakar satu ketika dia semaya. Dia semaya.
Dia baca dalam ayat dalam semaya dia. Bila siapa di satu ayat dia teriak. Dia menangis di dalam semaya dia Abu Bakar. Semaya malam. Bila dia rokok, dia menangis. Dia mari. Dia baca dalam semaya dia ayat apa? Innallaha ashtara minal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Bila siapa dia ayat tu dia teriak. Abu Bakar dia teriak, dia faham. Sungguhnya Allah Ta'ala beli orang mukmin ni dengan harta dia, dengan diri dia. Beli dengan apa? Beli dengan syurga. Abu Bakar dia faham ayat ni kan. Dia bimbang takut Allah Ta'ala tak belikan diri dia. Bimbang Allah Ta'ala tak belikan harta dia yang dia khairat, yang dia berjual dengan harta dia. Tu nak ayat tu. Gana? Bimbang dia, teriak dia. Teriak. Dalam rokok dia teriak ni. Ni takut Allah Ta'ala tak beli diri dia saat ni tu. Ni nak ayat tu sobat sebatan waktu baca ayat Quran teriak. Habis tu imam Mekah, tu imam Madinah dan tu imam masjid-masjid lain di negeri Arab ya. Bila baca ayat yang menyentuhkan jiwa dia, Allah teriak. Siapa mengisak teriak no ayat tu. Ni keadaan ayat tu. Duduk di keikhlasan kita. Keikhlasan kita no ayat tu. Ni no ayat para sahabat no ayat. Ali pun dimaki juga. Sayyidina Ali teriak dalam bacaan dia. Bila siapa dia ayat la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tak sama orang hak tahu dengan orang tak tahu. Tu bila siapa dia teriak. Gena Ali, dia rasa dia banyak lagi hak dia tak tahu. Ali dia berasa banyak lagi dia tak tahu. Dia tak ada berasa alim dak Ali tak ayat. Ni nak ayat keadaan sobat. Kebimbingan sobat di segi apa ni? Di segi amal ibadat dia nak ayat kata. Bimbang Allah Ta'ala. Tu. Engkau tu saya kata tak sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Jadi orang alim dengan orang jahil tak sama. Maka dia teriak, aku ni jahil banyak lagi ya Allah. Aku ni jahil banyak lagi ya Allah. Ni mengaku diri. Tapi itu tak boleh perasan diri kita. Tak boleh perasan. Jangan agak orang ni tak erti, kita seorang yang erti. Ni ingat molek kita. Ingat molek. Jangan besar diri. Rendahlah diri kita. Ni keadaan kita sebagai da'i nak ayat tu. Jangan dia berasa perasan. Tu nak ayat apa tu? Nak ayat kata keadaan sahabat-sahabat Nabi dalam kehidupan dia sebagai da'i lepas Rasulullah mati. Ni keadaan nak ayat kata. Abdullah ibnu Mas'ud sendiri seperti juga. Tu. Abdullah bin Mas'ud ni dia katakan, aku bila matahari naik, matahari jatuh, pasal susah hati lah. Tu. Setiap hari apabila matahari tu naik, matahari naik. Tu. Dan bila matahari tu jatuh, gena dia susah gena tu. Pasal gelisah dia. Dia pasal gena, hari ni bertukar ganti. Hari ni bertukar ganti. Tapi nak ayat kata hari dah bertambah, naik matahari, bawa hari turun, jatuh matahari, tapi ilmu ku ni apa ni? Aku bimbang ke apa? Aku bimbang dia kata apa? Tuhan tak ampun ke dosa-dosaku. Dia bimbang kata Tuhan tak ampun dosa dia. Tu nak ayat tu. Matahari naik, matahari jatuh. Gapo amalan dia tak bertambah. Jadi bimbang Allah. Hari ni berasa tak banyak hari dah nak mati. Esok berasa kau dekat lagi nak mati. Tapi amalan aku tak ada tambah. Tuhan ni apun gedak dosa aku ni hak lepas dah. Tengok duk teriak susah hatilah bila waktu pagi dan waktu petang. Gelisah nampak dia. Gana nak ayat kata hari ni bertukar ganti dah. Hari bertukar ganti nak ayat kata. Tapi amalan tak ada bertambah dia kata. Matahari naik, matahari jatuh, tak ada tambah dak. Pasti dia bimbang apa? Bimbang tak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni nak ayat terbanyak di antara apa ni? Keadaan sahabat Nabi. Keadaan sahabat Nabi nak ayat tu di masa Rasulullah tak ada.
nak ayat tu bime. Ha ni keadaan. Nabi sendiri tak kena berkecek lah. Sebab itulah kita panggil tahun baru, tahun hijrah ni, ibu-ibu, ayah-ayah, moci-moci hodok di rumah, nak ayat kata sidang penonton sekalian. Hari ni kita kena carilah. Kita kena cari amal ibadat. Jangan duk puasa mada dengan sekadar tu. Kerana benda ni nak ayat kata hari demi hari ni panggil masih kau dekat dah. Ambo pun dimakialah bime, sangat-sangat bime nak ayat tu. Ni nak buat apa boleh. Tapi biarlah kita mati dengan keadaan kita jaga amal ibadat kita, jagakan dosa pahala kita, nak ayat tu kita jaga. Hak pahala kita jaga secara kita banyakkan pahala kita. Dosa kita jaga dengan berarti kita bertaubat kepada Taala. Hari kita bimbang sekali. Jangan berasa itu. Kenapa? Kerana bila kita berpisah, berada di alam barzakh, kita tak ada jalan dah. Bila orang usung kita kubur, tak ada jalan dah. Tak ada jalan dah nak ayat tu. Padahal kita tengok sahabat-sahabat Nabi ni duk teriak setara tu, Abu Bakar, Umar, Ali duk teriak dalam amal ibadat dia masa tak cukup tu. Sedangkan demon ni dijamin syurga dah. Walau dijamin syurga dah pun nak ayat kata takut lagi. Apatah kita di hari ni tak ada kena mengenal sikit habuk. Tak ada kena mengenal. Nabi tu diri dia tak kena berkecek dah, dia maksum. Tuhan jamin syurga dah. Tu Rasulullah. Semaya siapa bekok kaki-kaki. ke kaki tu ayat tu. Tuhan jamin dah ayat tu. Tu. Supaya juga sahabat-sahabat. 10 orang sahabat hak Rasulullah jamin dah syurga. Tapi buat amal kuat ayat tu. Hak jamin syurga dah ayat. Di antaranya 10 siapa dia? Abu Bakar sendiri ni Rasulullah jamin jamin syurga dah ayat tu. Allahu Akbar. Tengok 10 orang hak Nabi jamin syurga. Yang kedua Sayyidina Umar Ibn Khattab. Nabi jamin syurga dah. Kita ahli sunnah jamaah ni lagu ni. Habis tu Syiah duk cerita ke Abu Bakar, cerita ke Umar, kita tak boleh terima. Kita ahli sunnah wal jamaah tak boleh terima nak ayat tu. Tu nak ayat tu. Hak Allah Ta'ala, hak Nabi tu jamin syurga. Data dia pergi duk sumpah duk gapo. Boleh ke? Tak boleh. Ni nak ayat. Yang ketiga siapa dia? Sayyidina Uthman sendiri, menantu Nabi. Nikah anak Nabi 2 orang. Sayyidina Uthman ni 2 orang. Mula-mula dengan Ruqayyah. Dengan Ruqayyah kita panggil dengan Ruqayyah. Bermati Ruqayyah, nikah dengan Ummi Kulsum pula. Tapi dua-dua ni bujai kedua, dia ambil bujai. Boleh anak Nabi bujai dua-dua. Tu Sayyidina Uthman ayat kata. Sahabat lagi pula menantu pula. Ini nak ayat tu. Yang keempat siapa dia? Sayyidina Ali sendiri. Sayyidina Ali ni ni sepupu lagi, menantu lagi. Ni Sayyidina Ali sendiri. Ni kita ahli sunnah wal jamaah. Allah, kita sanyu-sanyu Ali. Tak kena tanya kita. Ahli bait nak ayat tu tak kena tanya kita. Tak kena tanya ahli sunnah wal jamaah. Sudah pun duduk dalam hati, duduk dalam sanubari kita, sore. Tak kena tanya Hasan Hussein cucu Nabi tak nak kecek. Kita kasih belaka. Tapi kasih ahli sunnah bukan puja. Bukan puja cerita orang lain tak. Orang lain pun sahabat Nabi dimakian juga. Ali dan juga keluarga Nabi semua, Fatimah kau siapa dia kau adalah keluarga Nabi. Tetap duduk tak kepala junjung. Nak ayat tu. Tapi kami tak puja, kami tak melampau. Ni nak ayat kata ahli sunnah wal jamaah. Tu anak cucu Rasulullah nak ayat, cicit Rasulullah nak ayat. Tu. Yang kelima siapa dia? Talhah bin Ubaidillah. Ni yang kelima hak Nabi tunjuk dah. Talhah bin Ubaidillah. Yang kenanya Zubair bin Awam.
Ni hak Nabi jamin syurga juga. Yang ketujuhnya Abdul Rahman bin Auf. Ni Abdul Rahman bin Auf nak ayat kata, ayat kata Rasulullah jamin syurga juga. Yang ke-8nya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ialah di antara sahabat Nabi yang ya Rasulullah ada jamin syurga. Yang ke-9nya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid, ni pun Nabi jamin syurga juga. Yang ke-10nya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, orang yang ke-10 hak Nabi totok, hak Nabi tunjuk, hak Nabi royak di atas dunia lagi dah. Noyak kata ni noyak. Padahalnya sahabat Nabi ni beratus-ratus, beribu-ribu noyak tu. Tapi 10 orang ni hak Nabi tuding dah. Ni di antara. Apa ni di antaranya? Sebab tu di antara sahabat-sahabat Nabi yang cermelai, yang comel sekali, dia antara apa nama? Siapa dia? Sebab itulah khalifah yang pertama diletak Abu Bakar. Kerana Abu Bakar ni menyertai Nabi ni banyak sekali. Nabi utama ke dalam hidup dia Abu Bakar. Pak kita ada bahasa pelik. Di antara hak pelik siapa dia? Syiah. Selalu dia tak asup pada Ali no ya tu. Jadi setelah kata rombok mesyuarat, rombok syura. Hak nak pilih khalifah saat itu. Sedangkan Ali sendiri berbayat dengan Abu Bakar. Dia peling tu. Hanya orang nak terima taklim. Apa ni nak khenak saja, nak khenak. Bukan orang tak tahu belakang. Gini boleh jadi gitu. Ni keadaan noyak tu. Terlalu tak asup. Kita pun saya adil baik. Kita saya ke Ali, saya ke Hussein, saya ke Hasan. Saya belakang, Fatimah saya belakang. Cucu Rasulullah, anak beranak Rasulullah noyak tu. Tapi tak semacam tu. Saya dengan keadaan, saya dengan ilmu, saya dengan pengajian, saya dengan kaedah-kaedah noyak tu. Bukan saya tak hak mana tah dak. Tu. Tengok Rasulullah. Dekat Nabi nak mati, Nabi duk sakit. Noyak kata. Siapa dia yang ganti jadi Tok Imam? Tak usah kata hijrah. Hijrah tu Abu Bakar dah. Apa boleh Nabi tak bawa orang lain? Sedangkan Umar pun dah ada. Tak ada ya. Ali dah ada. Nabi tak tahu Ali. Ali mungkin hatta amanah orang dulu. Nabi royak dah. Mudah boleh hijrah ya Ali. Mungkin hatta amanah yang ada di atas rumahku semua ni. Tengok. Jadi amanah yang diamanahkan kepada Nabi kita ni banyak. Di atas rumah dia. Nabi dia kena hijrah dengan segera, dengan tergepak, dengan cepat. Tuhan izin dah kepada dia. Tu. Maka Nabi suruh Ali tidur di hamparan dia. Nabi duk royaklah belum pada apa ni? Belum pada Nabi nak meninggal pada malam tu je. Nabi royak siap dah. Ni barang orang ning Ali mugih atas. Ni barang orang ning Ali mugih atas pada dia tu. Royak kata aku tak ada nak atas dah. Nabi nak tinggal lagi pada Madinah, nak hijrah noyak kata. Tu Ali. Bila habis dah Ali ikut mula hijrah bila lagi dah. Mula ikut aku sebab tu Ali ni ada di Kubah lagi. Dia hamba Nabi tu. Dah lagi Nabi kita duduk singgah di Kubah 5 hari. 5 hari tak silap. Dan kata atas sejarah wayak Nabi kita beradu di Kubah. Lepas tu Nabi kita buat masjid situ. Ali lepas pada hatta amanah orang selalu dah dia pun. Umar lah hak paling akhir sekali. Kerana Nabi besar dah. Umar mu tengok. Bimbang takut Abu Jahal buat huduh kepada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Mu'allaf baru masuk Islam. Nabi kata mu ajarlah Umar. Mu tengoklah jangan buat huduh. Takut dia mu tu buat seksanya. Mu hijrah akhir sekali Umar. Tu tengok Nabi letak siap dah. Apa kita mari dak peling mana? Boleh beci ke Umar, beci ke Abu Bakar, beci ke Uthman ayat tu. Ni panggil luar biasa, panggil luar biasa. Ahli sunnah tak boleh nak terima benda ni. Ahli sunnah tak boleh nak terima benda ni ayat tu. Sebab tu tak boleh. Tetap agama ayat tu tak boleh. Ni ayat. Abu Bakar pula bila lah Nabi sakit. Abu Bakar ni gati jadi jadi imam semaya ni
Ketika Rasulullah sakit berapa? 17 hari semua. 17 hari Abu Bakar jadi apa ni, jadi Tok Imeh. Nabi suruh ganti dia. Semua 17 hari. Itu dalam kitab-kitab sejarah duk cerita ayat tu. Nabi kita tak jemaah 2 hari. Nabi kita tak jemaah, tak semaya jemaah 2 hari. Kan selalu sakit lajak. Dekat-dekat yang nak mati ayat Nabi kita. Habis-habis ayat tu. Gini Nabi tak suruh orang lain dia Tok Imeh. Sahabat banyak-banyak sebanyak tu. Lana lagi orang lain. Sedangkan sepupu dia Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ayat tu. Banyak lagi orang lebih-lebih ayat. Tapi Nabi tak suruh Abu Bakar ayat tu. Tu panggil hari pelantikan jadi khalifah tu, banyak orang shownya. Suara tu banyak apa? Banyak Abu Bakar. Walau puak Ansar pun ada, tapi puak Muhajirin kenapa ke banyaknya Abu Bakar tu dipilih Abu Bakar, pilih Abu Bakar jadi khalifah. Tak puas hati kok mana lagi, apanya di antaranya jadi musuhnya, apa yang kita kencinya. Sedangkan sahabat Rasulullah belaka, kita mulia belaka, tu tak kepala kita belaka semua sahabat-sahabat Rasulullah ayat tu. Ni nak ayat tu masuk wairah celah tu. Masuk wairah banyak nak ayat tu. Kerana orang munafik saat ini sentiasa nak bubuh api-api bara-bara untuk nak musuh Islam ketika tu, buat fitnah macam-macam. Khawarij boleh maki nak ayat tu. Ni panggil apa? Panggil fitnah dia timbul nak ayat. Supaya kita learn lah. Supaya kita learn nak ayat tu. Macam-macam. Tu nak ayat kata. Ni keadaan. Sebab itulah Abu Bakar bila jadi khalifah, Umar suruh naik ucap atas mimbar. Naik ketebah Abu Bakar, inni wullitu alaikum walastu bi khairikum. Dia ucap di atas mimbar setelah wisalah ke apa, ucap sepatah 2 kata lah kepada sahabat-sahabat yang ada bersama ketika tu mayat belum ditani lagi. Mayat Nabi tak tani lagi, takhir lewatnya tani mayat Nabi. Kena pilih dulu. Nabi tak ada tani lagi, kena pilih dulu. Kena pilih siapa dia nak jadi pengganti Rasulullah. Pilih itulah. Setelah tu barulah tani Rasulullah. Tu pun Rasulullah tak itu duk apa ni? Duk selisih pendapat. Sahabat yang ada di Madinah ketika tu nak kita tani di mana? Setengah kata suruh kita tani Mekah. Suruh kita tani Mekah. Kerana Nabi dia beranak di Mekah. Tempat tu darah dia di Mekah, suruh pergi Mekah. Semua kata tak kena tanah Palestin, kerana tanah Palestin ni tanah para nabi, para anbiya. Banyak sekali nabi-nabi dan anbiya, para nabi-nabi dan rasul-rasul yang lahir di Palestin. Tu suruh kita sana, kerana fok dia dekat tu belakang, fok nabi-nabi pekat nabi-nabi nak tanah kat tu belakang. Lalu Abu Bakar lah bang royak. Abu Bakar kata, aku pernah dengar Rasulullah kata di mana dia meninggal, di situlah kubur dia. Sebab itulah tanah di bawah, di tanah pak dia mati, di siapa dia? Rumah Siti Aisyah. Tanah di rumah Siti Aisyah, akak mayat gali lubang situ ada. Itu yang mana kubur Rasulullah di hari ini, itu berarti kata di situlah rumah Siti Aisyah dulu. Nabi dia nak sakit situ, dia mati meninggal dunia di rumah Siti Aisyah. Mana dikubur dia di hari ni? Dikubur di hari ni. Tanah situ selalu dah. Tanah situ nak ayat tu. Setelah Abu Bakar letak siap dah. Abu Bakar pun bila letak naik dah mimbar ayat. Inni wullitu alaikum walastu bi khairikum. Di antara ketebah Abu Bakar dia kata. Jadi kita boleh ambil buat contoh. Orang jadi pemimpin kena jadi tagun ni. Supaya dengan Abu Bakar ni. Inni wullitu alaikum walastu bi khairikum. Sungguhnya aku ni dilatih jadi pemimpin, jadi ketua umum. Tu nak ayat tu. Dia nak ayat. Aku ni sahabat-sahabat tak ada Allah ada mau letak aku jadi ketua umum. Walastu bi khairikum, bukan aku ni lebih pada umum dak. Tengok. Dia tak angin. Orang tak jadi ketua pun dia tak angin. Tengok Abu Bakar. Tu dia royak dah. Aku ni puakmu pilih jadi ketua. Untuk nak meretah puakmu, nak jadi jaga puakmu, aku jadi ketua. Sedangkan kita ni sama saat ni. Kita sahabat Nabi sama je. Tak ada siapa dia lebih dak. Tapi tak ada arwah kepakat pilih letak aku. Aku tak ada nak kali sebenarnya, tapi dia mau pilih tak ada arwah lah.
pakai akik tangan, pakai gapo, setuju pada aku banyak lagi. Pada hari itu nak ya. Tapi dia kata walastu bi khairikum. Aku ni bukan molek padamu. Aku ni bukan molek padamu. Tak ada mengaku dia kata, oh hari ni nangis kena dengar aku belakang lah buat mu tahu. Tak ada. Tak ada pasal debek orang tak ada. Tu nak ayat tu. Tu perangai Abu Bakar jadi ketua nak ayat tu. Ni sifat sahabat Rasulullah. Walastu bi khairikum. Fa in ra'aitumuni ala khairin. Kalau mu tengok aku ni di atas kebaikan, jadi mu tengok aku ni jalan molek, meretah mu ni molek, fa'ainuni. Pakat tolong aku. Pakat cebel-cebel molek lah. Tu wa in ra'aitumuni ala syarrin. Kalau mu tengok aku ni tak molek, jalan tak molek, tak betul. Jadi ketua dah tak betul. Bahan dia belakang. Orang suruh bagi rakyat pun cetan di ketua. Dan dia aku. Ya tu nak. Fasadiduni. Sekatlah aku. Kalau dia tak cabutlah aku ni. Kalau aku jalan tak molek, cabut. Aku tak nak kali. Allahu Akbar, tengok. Abu Bakar nak jadi ketua. Perakat hari tu selalu dah. Kalau aku jalan tak molek, cabut dulu. Cabut. Tak usah nanti dah. Cabut. Cabut. Gi dia ambil cabut dah. Tu saya nama boleh 500 orang, 300 orang dalam kampung, cabut dah. Tak usah aku royak, cabut. Tak kena cabut. Kalau aku makan, cabut dah. Tu perakat selalu dah. Kenapa? Kerana dia latih. Dia tak ada nak kali. Kita hari ni kita nak. Molek tak lebih. Apa mampu dah. Jadi ketua apa mampu? Tu nak ayat kata orang kita dah hari ni nak ayat tu. Allahu Akbar. Nak jadi. Ni tengok beza di antara Abu Bakar. Kenapa? Dia reti kata pemimpin ni akan bertanggungjawab. Kita tak nak ada wih ada tanang. Tak gapo pun tak ada kira lah. Tuhan nak tanya akhirat esok tak ada kira dah lama lagi tu Pasal bahasa jolo tak jolo, tanya ke dak. Ni kita dah hari ni. Ni tengok sahabat Nabi. Orang tak jadi ketua ni keadaan sikap dia. Ni sikap hidup. Sikap keadaan sahabat Nabi di masa tu nak ayat tu. Sebagai pemimpin, contoh kepada kita. Terus tengok orang lain lagi, banyak lagi. Ketua-ketua di masa dulu nak ayat tu banyak lagi. Kalau kita boleh mencontoh nak ayat tu kebaikan dalam menjadi pemimpin orang. Kita hari ni tak nak jadi. Pisah nak jadi. Demo dulu tak sih, hari demo letak tak ada Allah tak. Kalau dapat molek nak pakai dulu dah. Kalau molek tak ada apa. Jalan molek. Tapi kalau tak molek cabutlah kawan. Allah, perawal mula-mula, hari mula-mula lagi perawal suruh cabut kalau tak molek. Kita dah molek tak molek duduk situ dah. Hari usung di kubur, tanah merah naik tak usuk baru meninggal tak ada. Tak. Ni nak ayat tahu kita nak baca. Kenapa? Karena orang dulu dia faham. Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Nabi kata tiap-tiap puakmu ni adalah ketua. Maka tiap-tiap ketua ni akan bertanggungjawab dengan anak rakyatmu. Apatah lagi kita ketua dalam keluarga je. Ada anak-anak bini. Ketua dah kita pun. Jadi tok lelaki ni berketua dah. Kena tanggungjawab tu dengan bini dengan anak tu. Mudah lak anakmu siapa gendong dengan orang. Mudah lak anakmu siapa berusaha dengan orang. Mudah lak anak jatahmu gendong tino orang. Mudah lak anak jatahmu apa dia berusaha anak orang. Lagu mana? Kena tanggungjawab. Mudah lak binimu saat ni tak pelubung. Mudah lak binimu saat tu jalan tu baik sama mana. Duk lak binimu saat ni duduk main. Duk main apa ni? Duk laisuk apa ni duk main terosak dengan orang, duk kecek dengan orang. Ni banyak tentang. Tu tok lelaki je baru. Apatah lagi orang jadi tok nebel, jadi tok imam. Suti kapung tak kepala kita. Semua kena junjung belaka tu nebes, kena junjung belaka tu imam nak ya tu. Boleh jawablah tu saya tanya akhirat esok. Ni orang duk tak sihat ni dah ni. Orang tak lapar ni dah ni. Tak padan kita nak makan 7,000 8,000 di hari ni bila tu saya tanya di akhirat esok. Berapa orang mu tak semaya? Mu royak ke tak? Gena dia tu duk zina di kampung tak ada pegang. Mu tahu dah orang royak dah bukan tak tahu. Gena mu tak nak buat. Gena hak tu duk jadi ketung 15 orang di kampung duk curi getah orang curi apa mu buat apa nama tu. Tu boleh jawablah. Ning ketua-ketua nak ayat tu. Boleh jawablah. Ni hak dia hadis Nabi royak dah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi.
Tu. Nak ayat tu kita kena ingat molek. Hani di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hani di antara sahabat-sahabat Nabi. Banyak contoh-contoh yang kita kena ambil di hari ni, tauladan ayat tu. Banyak lagi lah kalau kita nak kecek tentang hijrah Rasulullah, pengajaran dia dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat dia demi membawa agama, menyebarkan agama kepada ummah. Ini di antara ayat tu. Nah, banyaklah. Sebab tu. Habis situ malam ni sebagai cetusnya sikit-sikit kena dengan munasabah lalu hijrah, ma'al hijrah, ayat kata tahun baru Islam. Maka insya-Allah kita akan masuk sikit lagi berkenaan dengan hadis Nabi yang kita yang masih dalam belajar kita lagi. Sambung yang mana Nabi royak kata umatku bila buat satu perkara, umatku bila buat 15 perkara ni maka akan segeralah balanya. Kita mengaji dah sampai akal 3 dah. Hak 15 sampai ke 3 dah. Malam ni kita sambung yang keempat. Kita sambung yang keempat. Sebagaimana dalam hadis yang dicerita dalam hadis apa ni riwayat oleh Imam Tirmizi. Hadis riwayat oleh Imam Tirmizi iaitu Nabi kata yang melalui Ali ibnu Abi Talib. Sayyidina Ali sendiri ceritanya hadis ni. Iza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala'u. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Gapo nama ya Rasulullah 15 tu? Sahabat tak kata, sahabat tanya ketika tu bila Nabi royak tu 15 perkara. Gapo nama 15 perkara ya Rasulullah? Nabi pun royaklah. Qala bersabda Nabi iza kanal maghnamu duwalan. Apabila harta tengah saat itu duk beredar kepada orang-orang tertentu saja. Orang ramai tak tahu harta tengah. Tu ada kedak lagi raih dah kau makan kau kena habis dah kau kena, tak ada siapa dia tahu. Tak ada siapa dia tahu. Tak boleh lagu tu. Kita kena iklan, kena istihar kepada anak-anak makmum kita semua. Kalau tu nebel pun anak rakyat dia, kalau tu imam pun anak makmum dia lah kampung, supaya tahu biar cerah belaka-laka. Ini kena dengan harta tengah. Yang keduanya wal amanatu maghnaman. Amanah itu dijadikan untung. Jadi untung bagi diri dia. Ya guna amanah tu menjadi laba ke dia. Guna amanah lah. Sedangkan amanah orang letak kirimnya ke dia. Dia tak ada minta izin ke apa-apa. Dia guna benda tu jadi laba ke dia. Ni kita bicara berlakon tu. Waz zakatu maghraman. Dan zakat itu menjadi hutang. Jadi maksudnya dia tak ada keluar zakat dak. Ya kira berasa saya tu dia ambil buh dalam modal dia pula. Dia musim pula zakat tu. Jadi seolah kata hutang. Yang berhutang pula zakat tu ambil situ pula. Tu panggil zakat menjadi hutang. Tu. Yang keempatnya wa ata'ar rajulu zaujatahu. Ni pun tak jadi alamat kiamat juga. Ini jadi musibah juga. Ni Nabi royak dah. Hari ni kita tengok sendirilah. Apa tu? Wa ata'ar rajulu zaujatahu. Tu. Iaitu si suami taat kepada si isteri. Tak payah lagi kau? Ibu-ibu, tok laki taat ke bini. Tu. Dah reti dah tu. Tok laki taat ke bini. Apa maksud tok laki taat? Tok laki turut bini. Tok laki Allah ke bini. Tu. Jala belaka tu ya. Tu. Dah supaya kita faham sungguh-sungguh. Jadi tak boleh dalam Islam ni tok laki taat ke bini tak boleh. Dia kena apa? Kena bini tu taat ke tok laki. Bini tu duduk bawah. Terima arahan daripada tok laki. Tok laki akan arah bini tu. Suruh gitu, suruh gini tu. Dia kena dengar arah lah. Dia kena dengar arah. Ni dak ni. Bini dak arah tok laki. Tu. Hak ni berbahala juga, jala juga. Allah tok laki macam taksi dah.
Tok lelaki macam taksi dah. Kena? Nyak arah ke bini dia tu gak mulut tengang. Nyawa kok mulut bukan nyawa kok hidung dah. Ni tak boleh nak ayat tu. Lepas tu tak boleh kau bini nak arah tok lelaki boleh. Tapi janganlah jadi bini tu pengarah tok lelaki. Nak suruh gapo tu boleh. Tolong make gatu sikit Allah kata. Boleh tak ada salah. Tapi maksud ni mengarah segala-gala dalam rumah tangga. Sudah kau bini. Ni teruk ni panggil teruk ni. Kalau kecek usah kapung kau, tok lelaki jadi kuro. Tak payah lagi wallahu a'lam, tak erti dah apa pun nak royak. Tok lelaki jadi kuro. Ikut bini wak hamba. Ni tak boleh dalam Islam, tak boleh. Sebab tu dah nak ayat dalam Islam ni nak bini dia kena cari molek gapo. Allah kena carilah sifat-sifat ibu ni macam mana. Tu. Sifat-sifat ibu ni lagu mana. Sebab tu lah ada satu hadis. Ada satu hadis. Tu. Nak ayat pada masa dulu nak ayat tokoh Nabi dulu. Tu. Tu. Ada hadis mana? Tu. Duk cerita hadis jadi hadis apa ni? Ada hadis riwayat oleh An-Nasa'i yang melalui Abdullah ibnu Abbas. Ada disebut ketika dulu masa dulu ayat tu ada seorang laki-laki pergi mengadu kepada Nabi. Pergi royak Nabi lah, pergi mengadu Nabi. Tu. Pergi ngadu kan? Ya tak ambo ni ya Rasulullah, ada retina seorang lah, ada bini seorang tu. Tu. Apa Nabi kata kena? Bini ambo ni pelik ya Rasulullah. Apa bini mu ni pelik? Dia tak tolak tangi orang yang meraba-raba dia, yang menyentuh dia. Tu. Tangi isteri tak menolakkan, tangi orang yang menyentuhkan dia. Ni geti je deh. Geti tak lagi ni buat kita ni. Bimbang juga. Ada seorang di masa Rasulullah dulu, Ibnu Abbas kata. Abdullah Ibnu Abbas kata ada seorang mari mengadu ke Nabi royak bini dia. Ya Rasulullah, aku ada bini seorang, tapi biningku ni gak ikut orang nak jamuh. Lagi tu. Ikut orang nak jamuh ya Rasulullah. Tak ada tolak tak tangi. Orang ni gagal pun tak apa, orang ni jamuh pun tak apa, orang ni heret pun tak apa, orang ni pegang pun tak apa, biningku ni. Bila Nabi dengar lagu tu, Nabi kata cerah, tolak. Tengok Nabi. Ni masa dulu nak ayat tu. Ni panggil ciri-ciri isteri yang Rasulullah suruh cerah. Lagu ni nak ayat tu. Ni bini ni. Jadi dia perhati bini dia ni ikut orang nak pegang nak jamuh. Tu. Ikut orang nak jamuh. Maksudnya kalau lah ni enggak ikut orang nak heret lah bini kita. Ikut orang nak heret, orang nak jamuh. Tapi datuk lelaki Allah ke bini ada juga ada dia. Tahu cekap. Ni ada jadi dayus ni. Jadi dayus mudah ni. Sebab tu tak boleh dalam Islam, tak boleh benar-benar ayat tu. Pas kita hari ni ayat tu bining belaki ni apa panggil mengikut apa? Mengikut selera kita. Lebih-lebih lagi kita panggil mengikut kemahuan nafsu kita. Tu ayat tu tak kira dah apa nama pun. Hak tino pun dia nak benih semata. Dia jadi bini orang dah pun dia nak benih. Dia biasa benih tak suka apa dah. Dia tengok bagi orang makan lakon banyak. Orang makan lakon banyak. Makan musal-sal tu banyak. Allah tak ada apalah duk dalam perut dia juga. Dengan tu lelaki ni apa ni? Rapuh nak perak nak kata tu lelaki tak kira dah. Tu lelaki pun nampak pelengong kata dia bini. Kini tu lelaki. Allahu Akbar. Tak boleh. Pocik-mocik jangan. Adik-adik nak ayat tu. Muda-mudi kita nak ayat. Ya kita ada keluarga dah, kita ada anak bini dah, ada gapo ingat molek. Isteri tetap isteri, suami tetap suami nak ayat. Ada garis saya masing-masing dah.
Jangan deraka, jangan buat sedak, ikut nak sedak. Orang lain ni dia tak reti, orang lain tak reti agama ke apa. Dia lawas semata. Lawas semata, tak tengok dah hukum agama. Dia rasa nak kata tu lelaki, kata huduh-huduh, kata tak payah dah. Tu lelaki rasa tak apa. Tak itu juga. Allah, malu kau orang. Kadang-kadang nampak cerah tu lelaki nak ayat tu. Dia terbahar di bini dia. Bini dia buang, dia boleh diam, dia tak ikut nak pergi mana pun. Tak ayat tu lelaki berat takut dah nak ayat dah. Pergi dengan pia di mana tak tahulah. Dia berkata nak pergi Ciamai pula 2 buah bah. Untuk lelaki duk mengasuh rumah tu. Bini berat takut. Duk tah bah tu duk berdecok dah bini pun. Untuk lelaki tak nak mari sekali. Ni banyak mana di hari ni nak ayat tu. Banyak mana di hari ni kita pakat duk gelenyar. Bini orang duk gelenyar. Tak ada tu lelaki. Perak takut beribu kilo lagi. Ni kita kena tengok di hari ni nak ayat tu. Ni Nabi duk ayat. Bila macam ni tak bala apa lagi. Bala. Tu lagu tu je. Kalau sedala-dala lagi bini kita ni lagi guna di demo. Bini kita ni terikut dengan demo. Kadang-kadangnya saya dia lah, saya orang lagi dengan tu lelaki dia. Tu kau teruk lagi. Ni ayat. Sebab tu dah Islam ni Allah menitik berat benar kepada keluarga nak ayat tu. Tiap Nabi tak kata lah, iza hadartumul apa ni? Iza hadartumu bila orang mari nak apa ni hadis Nabi kata, bila orang mari nak mini anak kita ni, man tardawna dinahu wa khuluquhu, orang yang ada agama, orang yang faham agama dan perangai dia comel. Perangai dia comel, Nabi kata hok jatuh tu mari nak minta anak kita ni ada agama, mengaji agama, reti lah, tak aling pun tak apalah, tak jadi tok babo pun tak apalah, tapi pandai agama. Boleh bawa agama. Wa khuluquhu, Nabi kata, iaitu perangai akhlak dia molek. Tak ada nakir kau dah kopi kau sidak. Harma kau orang tua. Allah, nak kata kecek beralur nak orang tua, ada apa ni, ada adab. Ada marwah nak kata. Nabi kata fazawwajuhu. Nabi suruh kita nikah. Kalau jatuh mai minta anak kita lagu tu, tak tengoklah. Ni kita dah tengok hidung, tengok pipi, tengok kaki, tengok gapo. Kena kelabu tu saya. Tak si sedekat orang comel dah. Ni ayat. Nabi kata fazawwaju. Suruh nikah tu nikah. Fa illam taf'alu, kalau mu tak buat, mu tak nikah tu, Nabi kata takun fitnatun wa fasadun kabir. Lagi akan datang akan jadi fitnah dan fasad yang besar. Nak ayat kata. Tu hadis Nabi au kama qal. Tu lebih kurang Nabi dak royak. Tu cara nak cari orang Tino. Orang Tino nak cari tu lelaki. Buat jatuh nak cari bini. Nabi dak royak dah. Nak nikah orang ni, nak nikah dengan Tino ni. Boleh. Pak perkara boleh. Kerana dia jangok pun boleh, kerana dia kaya pun boleh, kerana turunnya dia comel pun boleh, kerana dia ada agama pun boleh. Tapi Nabi pesan kata fazfar bizatid din. Nabi suruh pilih hak mempunyai agama. Nabi suruh kita pilih nak buat bini ni hak ada agama. Kita orang jatuh nak bini cari hak erti agama, jangan hak erti decok. Suruh pilih hak agama. Nabi kata ribat yadaka. Hadis Nabi nak ayat butung. Kita tengok hari ni pun Allah kadang-kadang macam ayat. Kadang-kadang kita tengok bini dia tak reti ni ayat. Allahu akbar. Mana hak belah sekali. Kau tak lihat anak apa kita boleh anak. Nak boleh dah bisa boleh anak. Kita nampak Allah bini tak reti kat teruk. Anak dok ngaji dah poneng posong posan posi poha pohuk. Kamban anak ni bini tak reti nak buat. Tak usah kata hok moneng mosong-mosong kata je dah. Hok posong anak tak reti, baca tak reti, bini baca tak reti. Anak pun pelengok-pelengok, kadang-kadang tak ada buat gambar lagi, kena murid dikeru lah di sekolah. Kalau kita mengajar, mak tak pandai, tak ada gapo. Hok agama tak nak gecek dah. Hak siap pun tak reti juga. Nak ajar anak sekadar tu buat latihan di rumah ni tak pandai. Nak baca tak pandai. Poneng posong-posong siapa pohuk kelas ni derajah ni tak pandai.
Sampai tujuh ni 1 2 3 sampai ni tak pandai nak ayat tu. Nak tolong ajak anak di rumah tak pandai, tak tahu kat mana betul. Nak baca tak. Pas bini geno aku tu. Hani panggil kalau bini ke utuh tidur jelah. Hani nak ayat tengok hari ni. Ni dak kita. Pasal apa? Pasal Nabi suruh ambil agama ni. Kerana anak ni duduk di mak. Mak lah orang mengasuhnya. Siapa gelak, siapa cerah, siapa gelak, siapa cerah, siapa gelak, siapa cerah. Pak kalau ibu tak erti, ibu rasa menyupah wih pak anak. Allah, halu-halu dah tu menyapung. Kecek menyapung dah. Dia tak anak biola ni, mulut rapuh perang kau menyapung. Allah, dia tu mek dia pula getung tu. Tak tahu mana dah. Ni nak ayat hari ni kita tengok. Ni ibu-ibu ayah hama nak cerita nak ayat tu. Takkan derita kita bila lagu ni nak ayat tu. Ni nak ayat. Salah kita pilih, salah kita cari nak ayat tu. Karena masa kita nak bini kita tengok di podi dia saja. Kita basuh gerai je lah dah. Basuh naik sawah, basuh ada nafsu je lah dah. Tak kira dah bini lagu mana tak tahu dah. Bini tu gasi ko, King Kong ko, tak tahu kita. Jing Afrik ko, tak tahu kita. Sebab tu dalam ayat tu dahsyat. Sebab tu dah anak-anak ayat. Cuba bini kita orang ngaji tenir. Kerana mengasuh duduk di bini. Tu lelaki tu baik kerja semata. Kerja. Bini cara anak. Ngajar Quran, ngajar kadar. Allah, di rumah juga ada 4-15 orang sekali dengan anak-anak juga ngajar. Anak dia tu buat ngajar, mari ngaji juga. Boleh bini dia boleh ngajar, kadar-kadar boleh, 30 boleh lah. Tak apa dah, alhamdulillah. Ni tak pandai nak buat gambar anak pun tak pandai. Nak buat latihan anak tak pandai, hok cikgu bui. Tak erti kena mak pun tak ada belajar dak. Lepas tu gak ikut gak. Ni sini hari ni ayat tu jodoh kita cari kita nak ayat tu tak betul dengan agama Islam. Ni Nabi royak siap dah. Bila suami tu taat kepada isteri tak nak ajak lah. Ni tengok. Sebab tu hari ni nak ayat tu ada tak lagi benda lagu ni. Allah tak nak kecek dah hari ni. Tak nak kecek dah. Bila lah panggil si suami tu di bawah arahan bini tak nak kecek lah. Panggil apa? Panggil meretah komunis. Dakwah meretah komunis. Dakwah komunis tak nak kecek dah lah. Ni nak ayat tu. Panggil menyalah dengan dasar Islam. Dasar Islam salah. Dia kena isteri taat kepada si suami. Taat benda molek, bukan benda tak molek. Hak tak molek tak panggil taat. Bini kena taat, tu lelaki taat hak molek. Hak tak molek tak leh. Tu lelaki lari semaya ya. Tak leh tak tu kena semaya. Taat benda molek nak ayat tu. Bini kena dengar arahan tu lelaki. Ni banyaklah kalau nak kecek tetap rumah tangga ni banyak sekali. Sebab tu ada Nabi duk cerita berkenaan dengan gapo nama. Kita nak pilih di antara isteri-isteri nak ayat tu banyaklah. Gapo di antaranya merengekkan mahar suami. Ni 5 perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah. Sebelum kita nak bening hak itu, kita kena tengok 5 perkara yang dianjurkan, yang disuruhkan oleh Rasulullah. Satunya gapo Nabi kata merengekkan mahar suami. Yang ni belanja murah. Ni di antara dalam rumah tangga kita ni kena belanja murah. Tu Nabi suruh murah belanja. Tu. Karena Nabi ada kata sebaik-baik mahar ialah serengi-renginya. Tu hadis riwayat oleh Abu Daud. Tu. Sebab tu ada hadis lain kata juga. Ada juga hadis lain kata. Berikanlah maharnya walaupun bentuk cicing daripada besi. Ni tengok. Walau khatamu min hadidin. Tu di antara hadis hadis nabinya. Tak silap hamba gitulah. Tu bukan hadis biasa tu. Tu hadis Bukhari, hadis Muslim tu. Hadis Bukhari, hadis Muslim. Berilah mahar, berilah belanja kau bini tu, jangan tak beri belanja, menikah jangan tak belanja walaupun berbentuk cicing daripada besi. Tu besi yang kita buat, kita pergi tengok tempat
pak ada beki mutu jumpa wasi jumpa besi tu rubuh jari jadi molek di singah bila lah ni comel ya tu lepas tu kena Allah tino tu lah nak kita nak dia juga kita royak tak ada gapo nak juga abang kita pun ambil lah besi ni letak wak belanja letaklah Nabi kata walaupun besi walaupun cicing berbentuk walaupun cicing daripada besi sekalipun letaklah wak belanja tengok ayat tu seringi semudah-mudah ayat tu ni yang paling berkat ayat tu tak silap tak hadis Bukhari hadis Muslim duk cerita benda ni tu hak Nabi duk royak berkenaan dengan apa ni yang hak Nabi anjurkan 4-5 perkara tu 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 nah yang kedua Nabi kata apa yang kedua mengikuti tempat tinggal suami mengikuti tempat tinggal suami jadi turut tu lelaki kita bagi turut tu lelaki kita kita buat rumah suku ayah kita nikah dua ni tidak tu panggil mengikuti tempat tinggal suami nak tinggal mana duduk mana atau tak kita ya tidur tidur jangan duduk toko rapat tak gerbang sebuah kong untuk lelaki nak tidur gerakak sebuah hudai rebuh dalam bini kata dah heran tak boleh aku tu kena ikut sebab tu duduk mana-mana sebab tu kena turut tu jangan duduk jeng dengan tu lelaki tu ada ayat tu ayat dalam surah Tolak apa tu tak silap dalam surah Tolak ayat yang ke-6 ayat berapa ada ayat yang ketiga apa mutaati suami tu mentaati suami jadi bini ni taat kepada tu lelaki ni nak ayat apa ni 5 perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah tu yang disuruh oleh Rasulullah tu nak ayat tu Nabi dah kata jika aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada orang mesti aku akan merintah isteri sujud kepada suami tu ada hadis Nabi tak itu dah Nabi itu Nabi kata tak ada arah lah manusia ni tak boleh sujud sama manusia tak boleh sujud manusia nak sujud tu ya. Kalau boleh sujud ke manusia Nabi kata aku nak suruh bini tu sujud untuk lelaki besarnya ayat tu besarnya hak si suami terhadap isteri saling tu ayat tu panggil terhadap suami besar kali tak silap hadis riwayat apa dia Imam Tirmizi dan Ahmad tu lepas tu apa jaga isteri jaga solat 5 waktu puasa di bulan Ramadan jaga diri dia jaga farak dia taat untuk lelaki dia ayat tu ada hadis riwayat oleh Imam Ahmad tu iza salatil mar'atu salataha wa shoma siyamaha wa hafazat farjaha wa ata'at zawjaha tu tak silap tu Nabi kata tu hadis riwayat oleh Imam Ahmad qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannata min haitsu syi'ti tu ciri-ciri wanita masuk surga 4 perkara jaga sembahyang 5 waktu tu puasa bulan Ramadan jaga kemaluan dia jangan duk lock orang lain duk jamuh duk main tu duk guna yang kepaknya apa nama iaitu taat kepada si suami dia bila dia mati esok di akhirat orang akan panggil dia hei perempuan hei makcik masuklah syurga mana masuklah min haitsu syi'ti dengan sekira-kira mengkandak mu nak masuk syurga mana lapar putih syurga ni ni kemuliaan retina no ayat atas kemuliaan retina apa ni dia mentaati untuk lelaki dia jaga diri dia jaga sembahyang tu yang keempat apa di antaranya Nabi kata menyenangkan suami jika melihatnya tu apa ni ada hadis Nabi yang mau tak ingat tu iza ra'aitaha apa ni bila tu lelaki tengok ke bini sarratka berasa gembira jadi bila tu lelaki tengok ke bini berasa sepenuh suka ya berasa sejuk ya tu apa ni ada juga tu lelaki bila tengok ke bini berasa sejuk hati berasa sejuk ya Allah mek munggah
Ku kena semula ke dia kok. Siap dah. Mani ikat, rambut siap dah, bau sedap ya. Wak teo, wak gapo. Jadi tok laki ni Allah tengok ke bini tak ada dah. Orang tawar ke bujai tak si lagi. Tak lepas dengan makcik dia, tak lepas dengan bini dia nak ayat tu. Oh dah. Ni bini yang tok laki bila tengok dia menyenik apa ni, senang hati, sejuk hati nak ayat tu. Nak buat macam mana orang tino? Nak menyejukkan hati tok laki nak buat mana? Ni nak ayat tu. Ni ada sahih juga lah tu. Hadis ni tak silap hadis riwayat oleh At-Tabarani. At-Tabarani nak ayat tu. Ni bagi sifat-sifat ketin apa ni? Jangan tok laki tengok ke bini, Allah, bo paling tengok bini serabut peluh dah. Tidak tak apa dah. Bo tengok ke bini semula, Allah. Hari nak pukul 9 tak mandi lagi, duk kemas hengguk lagi. Rambut tak sisir lagi, hok tidur semalam sepuluh ngaking kau dah. Neh, sepuluh sintu dah. Nak ya apa? Kau serabut dah. Ni dah. Tengok ke bini enggak lah, sejuk mata. Mari dek nenek seperti lelaki manis siap dah, bau sedap wak. Allah pakai baju bayar ya, gebek seperti lelaki. Tok lelaki buat Allah. Senenya. Ni nak lagu tu. Tengoklah sila. Yang kelima ke apa? Menjagakan diri ketika suami tidak ada di rumah. Jaga diri. Bila tok lelaki tak ada rumah, jaga diri. Sebab tu di antara adanya apa ni dalam hadis. Bila orang mari cari tok lelaki kita tak ada. Assalamualaikum Bema, Assalamualaikum. Bini tok lelaki kita tak ada. Ada kita rumah. Hak comelnya kita tukar suara kita. Jadi jangan orang gerak. Apa yang gerak? Waalaikumsalam. Oh, dia kena. Cari siapa? Memang tak ada. Pukul 3 hari klik. Mari pukul 3 hari. Ini tak pun. Tu. Acik boleh bini. Kena. Kerana acik boleh nak jaga diri dia. Tok lelaki tak ada jaga. Jangan orang berasa kata nak ngeceh dengan kita, nak mengorak dengan kita. Ni ayat satu tu. Ni Islam ayat tu. Jaga fitnah siapa tengok tu. Berkata Assalamualaikum memang la waalaikumsalam. Alah lamanya tak jumpa nah dulu memang tak ada pun. Tu siap dah susah dah. Ni orang kita ni. Ni orang kita. Tak boleh lagu tu, tak boleh. Datuk lelaki tak ada, no ayat atas petang tu. Ataupun ayat klik dah dulu memang tak ada. Tu jaga diri, panggil jaga diri. Belum berlaku. Kita kurasa ni jadi hari ni. Fitnah yang berlaku dah hari ni dah. Bini dia tu duk main dengan dia tu, bini dia tu nyobah dia tu, tok laki dia tu heret dia tu. Allahu akbar, hari ni jadi nasi kerabu laksa habis. Ni masyarakat kita nak ayat. Kenapa? Kerana kita tak ikutkan syariat, tak ikutkan dasar-dasar Islam, tidak ikutkan ajaran-ajaran Islam, maka itu bala menimpa selalu dah. Itulah ibu-ibu, ayah-ayah, sidang menuntut sekalian, yang amba boleh bui penerangi malam ni sikit sebanyak dalam pengajian kita. Maka insya-Allah minggu depan ni amba akan sambung pula wa aqqa ummuhu, anak deraka kepada ibu. Tu insya-Allah ayah-ayah ibu-ibu minggu depan ni jangan lupa insya-Allah malam Sabtu lebih kurang pukul 7.40 ataupun pukul 8 insya-Allah bersama dengan amba di Babo Channel. Supaya tak kosong waktu kita, masa kita boleh ikuti belajar ilmu agama, dengar sikit sebanyak. Semoga kita boleh ukar, boleh apa ni, boleh bekikan diri kita. Ambo demo supaya sama-sama nak cari jalan untuk beki. Bekilah kita diri kita, keluarga kita, waris-waris kita, anak beranak kita dulu. Lepas tu kepada seraing sahabat handai kita dan kepada masyarakat insya-Allah bila nawaitu comel, insya-Allah Tuhan akan beri kejayaan kepada kita. Kita sebagai contoh utama sekali kepada orang luar. Itulah lebih kurang malam ni. Sekiranya salah silap sikit sebanyak dalam ucapan ambo, bicara ambo di malam ni, maka ambo cukup minta maaf. Mohon kemaafan salah silap sikit sebanyak. Cuculah air kemaafan kepada ambo. Semoga
apa yang ambo ucap saat itu tak sedap dengar ataupun tak sedap menyentuhkan peribadi siapa dia, ambo tak ada niat dak. Ambo tak ada niat nak menyentuh siapa dia, semata-mata kita nak memahami di dalam keadaan hidup kita nak jadi comel. Ambo saya berlaku semua nak jadi baik berlaku. Nah, tapi mesti kena ada tegur kena ada tegur menegur orang kita ni. Kerana kita bukan nabi, kita ni bukan orang alim, kita ni orang biasa ya tu. Silapan ni boleh kata setambung. Kesilapan kita ni banyak sekali nak ayat tu. Tak kira ambo demo pun supalah. Sebab tu kita berkongsi untuk nak muhasabah diri kita, nak baiki diri kita bersama. Maka di malam ni setakat telah dulu ambo akhir kata dengan kata aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna salamatan fi kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min virus corona ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min virus corona ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min virus corona wa ghairihi minal amrad zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على ناري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله